Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babut tamyizi. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min az-zawati. Ya, ini kita baca sikit ya. Ada bait 3, ada bait 3. Tamyiz itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan apa yang samar-samar, apa yang tidak jelas daripada zat-zat. Apakah zat yang tidak jelas? Ataupun ketidakjelasan itu diterangkan menggunakan zat. Berbeza dengan hal. Dia nak bezakan dengan hal. Hal menjelaskan apa yang samar-samar daripada keadaan, daripada ahwal, daripada hay'ah. Contoh dia datang macam mana dia datang, tu hay'ah yang sama-sama, yang tidak jelas. Kalau ni lain, ni ni benda tu yang tak jelas. Jadi dia asalnya dia macam dia seolah-olah fa'il bagi perbuatan tu, tapi tidak disebut fa'il tu, bahkan disebut apa yang berkaitan dengan fa'il tu saja. Contoh mengalir dalam jurmiyah, contoh mengalir Ali mengalir. Sebab Ali bercucuran. Ali ke yang bercucuran? Bukan. Yang bercucuran adalah peluh Ali. Gitu. Jadi sebenarnya yang bercucuran tu adalah peluh. Tapi tak disebutkan peluh ni, atau apa sebab disebutkan apa yang berkaitan dengan peluh tu, iaitu Ali. Ni kita panggil, dah ingat istilah dia. Tapi kita dia tamyiz ni kebanyakan dia ada banyak jenis. Antaranya adalah yang diambil daripada mudhaf. Dia asalnya mudhaf, kemudian dihilangkan ataupun tidak disebut, tapi disebut di belakang ayat, di kemudian ayat sebagai tamyiz. Contohnya ta'arraqa araku. Ta'arraqa bercucuran ataupun terbakar. Bercucuran peluh Zaid. Araku Zaidin. Arak mudhaf, Zaid mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ni dihilangkan. Kemudian disebut. Okey. Kita baca dulu, wa nasibuhu ma qablahu min fi'lin aw adadin aw miqdarin kama sayadhharu minal amsilati. Apa yang menasabkannya itu adalah apa yang sebelumnya itu. Apa yang sebelumnya itu umum. Bila sebut bila ma ni menunjukkan maksud yang umum lah. Bila umum datang min al-bayaniyah atau min lil bayan untuk menerangkan apa benda yang umum tu. Antaranya adalah ataupun bilangan 1, 2, 3, ataupun lebih tepat lagi 11 sampai 99. Itu tamyiz. Okey. Au miqdarin, ataupun suatu ukuran. Kilo, secupok, sekati, sebatu, tu miqdar. Kama syazharu, seperti yang akan dijelaskan ataupun yang akan zahir nanti di contoh-contoh. Wa qad yakunu mabniyan lima khafiya minan nisabi kama sayattadhihu bil amsilati aidan. Ataupun penisbahan yang ni nak bagi dua ni. Hak ni hak nak sebut tadi. Hak nak sebut tadi mudhaf yang dihilangkan tu an-nisabi. Dia peluh tu dinisbahkan kepada orang. Boleh. Ataupun bercucuran tu dinisbahkan kepada peluh, bukan orang. Tapi dah sebut khafiyah, sembunyi, tak nampak tu. Ataupun sejenis lagi yang disebut awal-awal tadi, apa sahaja yang menunjukkan PN tu sama-sama ataupun bilangan tu sama-sama. Sebab bila sebut bilangan, contoh ana pergi pasar, ana beli 10. Tak tahu ana apa 10. Tak tahu. Jadi 10 ni dianggap suatu kalimah yang samar. Kalimah yang mubham. Jadi datang tamyiz yang menerangkan apa itu 10.
10 kambing, 10 buku. Jadi ia menerangkan apa benda, bukan keadaan. Okay, bukan ta'arraqa tasabbaba. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan. Fatasabbaba fa'lun madin wa Zaidun fa'ilun wa araqan tamyizun mansubun bil fathati zahirati bil fa'li qablahu. Jadi tasabbaba ni bercucurang ni ataupun bercucurang lah. Zaidun araqan. Asalnya apa? Tasabbaba araqu Zaidin. Asalnya araqu Zaidin. Nampak tak? Tapi Arab ni tak disebut tapi didatangkan selepas ni. Kenapa? Kerana kalau sebut tasabbaba Zaidun saja tak jelas. Okay. Wa huwa mubayyinun, dan iaitu menjelaskan, mubayyinun mubayyinun, menjelaskan liman bahama, apa yang tidak jelas, minan nisbati, daripada penisbahan. Itu maksud nisbah tadi. Apa tak? Nisbah kepada siapa? Bercucurang tu. Zaid ke peluh? Fa inna nisbat tasabbubi ila Zaidin tahtamilu an takuna min jihatil araqi atau ghairihi, ataupun lebih tepatnya Wana sebut tadi dari pakar ni. Okay. Ataupun lebih tepatnya nisbah itu kepada Zaid. Sekarang ni memang kita nisbah kepada Zaid sebab apa? Sebab Zaid yang jadi fa'il. Betul tak? Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba fa'il. Zaid fa'il. Boleh tak? Boleh. Boleh, tapi tidak jelas. Boleh. Jadi ayat yang tidak jelas ni tak sepatutnya kita ucap lah. Bila kita nak ucap juga, kena datangkan benda yang menjelaskan. Boleh. Jadi tasabbaba Zaidun, bolehlah kita nak nisbahkan tasabbaba, mengalir kepada Zaid. Tapi tak kena lah. Tak kena. Jadi bila tak kena, kita kena beri satu pembeza. Supaya jelas ayat tu. Bercucurang dari segi apa? Gitu. Dari segi apa yang bercucurang tu? Dari segi peluh dia. Peluh ni bukan segi maksudnya. Kena ya. Faham dah ha? Kalau faham dah ya dah ambil tanya. Okay. Jadi dia kata penisbahan tasabbub ini iaitu bercucurang ini kepada Zaid tahtamil, berkemungkinan daripada jihah peluh ataupun selain peluh. Boleh jadi yang bercucurang tu bukan peluh, air liur, air mata. Jadi untuk menjelaskan yang mana nak tetap tamyiz tu, maksudnya pembeza ataupun penentu. Tu panggil tamyiz. Dia itu penentu. Sebab tu orang-orang yang boleh menentukan baik buruk ataupun yang molek dengan buruk, kita panggil mumayyiz. Dia tu boleh tentu. Jadi tamyiz, perbuatan menentukan tu. Jadi datanglah tamyiz ini untuk menentukan kemungkinan mana yang dipakai di sini. Wa kadza qauluhu tafaqqa Bakrun Syahman wa taba Muhammadun nafsan. Tafaqqa ni rasanya terbakar ada silap Syahman ni terbakar pula. Terbakarlah, terbakar Bakrun. Bakar ke yang terbakar? Bukan terbakar sebenarnya, ia mencair. Tengok kamu. Nombor 3 lagi. Mufawa'ah daripada faqa'a. Faqa'a tu maksudnya memecah. Pecah lah. Jadi kalau qafa'a maksudnya memecahkan, tafaqa'a maksudnya terpecah. Lemak tu terpecah. Bahasa kita terbakar, kalau lemak ni terbakar lemak. Okay. Jadi terbakar si bakar. Si bakar ini nama orang. Tafaqa'a, terpecah ataupun terbakar. Si bakar ini ke yang sebenarnya terbakar? Bukan. Yang terbakar adalah syahman, lemak dia. Lihat. Okay. Tu kemudian taba Muhammadun, baik Muhammad. Baik Muhammad ni boleh ihtimal macam-macam. Baik ni apa? Baik keseluruhannya. Kalau baik keseluruhannya tak perlu buat tamyiz. Taba Muhammadun beres.
Tapi kalau kita nak menentukan baik dari segi ni je, tu kita datangkan tamyiz. Okay, boleh Cara yang kalah. Kullu minat tamyizina, tamyizaini, fihima mubayyinun liman bahama minan nisbati. Wa kullun minat tarkibaini fa'lun wa fa'ilun wa syahman fil awwali tamyizun wa kadza nafsan fil thani tamyizun. Dan begitu juga nafsan pada yang kedua, dia juga adalah tamyiz. Faham Tafaqqa fa'il syahman tamyiz. Ni pun samalah. Jadi taba Muhammadan nafsan, maksudnya diri dia yang baik. Dia lain tak lagi. Tapi sebut diri tu umum juga lah. Okay. واشتريت 20 غلاما واشتريت فعل وفاعل و20 مفعول به منصوب بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم وغلاما تمييز ل20 لابهامها لصلاحيتها لكل معدود وناسب التمييز 20. Okay. اشتريت 20 غلاما. Dia kata dia ni dia i'rab. اشتريت fa'il 20 maf'ul bih. Saya beli 20. 20 maf'ul bih. Cuma tak jelas 20 apa. 20 gulaman. Kemudian macam tengok dia. 20 maf'ul bih mansub bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salimi. Kenapa maksud mulhaq ni? Mulhaq ni apa yang dikirakan sekali walaupun dia bukan benda tu. Dia bukan jamak muzakkar salim. Tapi dia dianggap jamak muzakkar salim ataupun dikira sekaliah. Kira sekaliah itu. Apa tak? Sebab apa gitu? Sebab dia tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim. Ni ada dalam Alfiyah lah, syarah Alfiyah, syarah Ibn Aqil dia. Atau yang sebutlah 20 jamak muzakkar salim ni mesti benda yang berakal. Jadi 20 ni bukan benda yang berakal. Jadi dia dianggap mulhaq sahaja. Perkara yang disekalikan sahaja. Bukan diri, bukan betul-betul jamak muzakkar salim. Sebab tu dia i'rab gitu. Wa ghulaman tamyizun li 20. Okey. Selagi mulhaq ni dia di i'rab sama je seperti yang bukan mulhaq. Mulhaq di i'rab sama saja seperti yang original. Boleh Okey, wa ghulaman tamyizun, maka ghulam ni adalah tamyiz kerana dialah yang menentukan apa itu 20 ini. Nampak? Jadi hak contoh awal-awal tadi tasabbaba tafaqqa tadi tamyiz dari yang menerangkan penisbahan. Hak ni yang menerangkan fi'il, kadang-kadang adat, kadang-kadang miqdar. Boleh. Kalau ini apa kita panggil? Ini kita panggil adat ni. Jadi dia menerangkan adat. Boleh, adat. Bilangan. Wa ulam tamyiz li isyran li ibhamiha, kerana tidak jelasnya. Tidak jelas apa itu isyrina itu. Apa je mau beli 20 tu kenapa tak tahu. Wa li solahiyatiha, dan bolehnya li kulli ma'dudin. Li kulli ma'dudin. Dan kerana isyrinya itu boleh dimasuki oleh ma'dud yang berbeza-beza. Boleh. Bila boleh masuk yang berbeza-beza, banyaklah ihtimal tu. Jadi kena sebut satu. Bila kita sebut satu tu, benda itulah yang menjadi tamyiz. Boleh. Sebab apa kita panggil tamyiz kok? Tak panggil benda lain. Sebab isyrina tu boleh dimasuki oleh benda-benda yang banyak. Tapi yang menentukan itu adalah perkataan selepas tu. Maka perkataan selepas tu kita panggil tamyiz. Okay, faham? Tak faham ya lah. Tak gaduh. Ni walaupun dua lagi betul. Okey. Wa nasibut tamyizi 20. Jadi amil nasab bagi tamyiz itu adalah perkataan 20. Malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki na'jah. Na'jah ni apa? Biri-biri, betina. Kambing betina. Aku memiliki 90 kan. Kambing betina. Malaktu fa'alun wa fa'ilun. Okey, malaktu mana ni? Ni.
tis'ina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Nampak? Dia i'rab sama je. Dia sangat i'rab sama je walaupun dia hanya mulhaq. Wa na'jatan tamyizun li tis'ina mansubun bihi kama taqaddama fi 20. Okay, faham? Dia sama je. Wa Zaidun akramu minka aban. Ni penisbah malak. Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Okay, kalau kita nak full stop sini, baiklah dah. Tapi kita nak royak lagi, kita nak mendetailkan lagi. Apa yang mulia tu? Iaitu dari segi ayah. Maksudnya ayah Zaid lagi mulia daripada ayah kamu. Zaidun mubtada wa akramu khabaruhu wa minka jar wa majrurun muta'alliqun bi akram. Zaidun akramu. Wa aban tamyizun mansubun bi akramu muhawwalun. Ni istilah dia, muhawwal. Muhawwal ni diambil dari ataupun ditukar daripada awal tadi. Ana ayat tadi ya, mudhaf tu, mudhaf tu hilang bagi belakang jadi tanbih. Tu kita panggil tahwil. Jadi kita panggil dia ni muhawwal daripada mubtada. Contoh, kalau ni muhawwal daripada mubtada, sebab apa? Sebab asal ayat Abu Zaidin akramu minka. Ayah Zaid lebih mulia daripada kamu. Jadi asal aban ni, aban hok duduk belakang ni, asalnya duduk depan. Asalnya jadi mubtada. Maka kita panggil muhawwalun minal mubtada. Okey, fahuwila tarkibu wa qila Zaidun akramu minka. Maka ditahwilkan tarkib itu, susunan itu. Tahwil ni maksudnya tukar ataupun ubah lah. Dan dikatakan Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Fahasala ibhamun fi nisbati al-ikramiyati ilaihi. Maka berlakulah ibham. Tak jelas. Betul ke Zaid itu lebih mulia daripada kamu? Min ai jihatin, daripada sudut mana dia mulia tu? Faji abit tamyiz, maka didatangkan tamyiz li bayani zalika, untuk menerangkan yang demikian itu. Bukan secara mutlak dia ni, Zaid ni lebih mulia daripada kamu. Okay. Bahkan yang lebih mulia daripada kamu tu adalah ayah saja. Ayah Zaid tu saja. Okay. Jadi itu fungsi tamyiz. Wa ajmalu minka wajhan. Dan Zaid itu ni seolah-olah dia perkataan Zaid lah. Zaid itu sama daripada adik. Atah bagi akram adik. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih mulia daripada kamu dari segi wajah. Maksudnya wajah dia lebih mulia daripada wajah kamu lah. Fa ajmalu ma'tufun ala akrami. Wa ala akramu al-waqi'i khabaran, yang terletak sebagai khabar bagi Zaid. Wal ma'tufu ala al-khabari khabarun, dan ma'tuf pada khabar, wal ma'tufu ala al-khabari khabarun, dan yang atas pada khabar itu juga khabar. Macam awak di Zaidun akramu minka. Zaidun mubtada, akramu khabar. Ajmalu, dia start ajmalu lalu dia sebut Zaidun, tapi kita tahu ajmalu ni ataf bagi khabar ni. Jadi bila dia ataf bagi ni, sini juga ataf, sini juga ni khabar lah, sini juga khabar. Ni pendapat dia lah. Pendapat dia. Okay. Maka seolah-olah kita kata wa Zaidun ajmalu minka. Jadi di khabar yang kedua, jadi khabar yang kedua sini. Gitu. Boleh Ini kita panggil ataf jumlah lah sebenarnya. Ataf jumlah ke? Okay, anak-anak cek mula. Tengok mula. Okay. Wa takdiru, dan takdirnya Zaid itu ajmalu minka, macam nak sebut tadi ya. Jadi kita kena tambah Zaid depan. Wajhan. Fa Zaidun mubtada'un wa ajmalu khabaruhu. Wa minka jarun wa majrur muta'alliqun bi ajmalu. Wa wajhan tamyizun muhawwalun minal mubtada' anil mubtada'i li ibhamin nisbati al-ajmaliyati ilaihi. Faham dah Faham tak? Sama je macam tadi. Wal aslu wajhu Zaidin ajmalu minka. Jadi asal asal ayat ni gini, wajhu tu duduk depan. Nampak? Tapi ditukar jadi wajhan duduk belakang. Jadi wajhan ni kita kata dia adalah tamyiz yang muhawwalun daripada mubtada'. Fa fu'ila bihi ma taqaddama, maka diperlakukan ia itu seperti yang telah
terdahulu. Wala yakunu illa nakiratan, yakni an tamyiza kal hali. Tamyiz itu sama juga macam hal, iaitu la yakunu illa nakiratan, tidak melainkan nakirah saja, mesti nakirah. Kama taqaddama fil amsilah, nampak, wajhan, gharaqan, nafsan, semua tu nakirah semuanya. Wa amma qawluhu wa tibtun nafsa ya qaisa, ya qais, ya qaisu an amri. Fa'al fihi zaidatun. Tibtu an-nafsa ataupun tibta. Tibta ada baris kata atas. Ada. Tibta an-nafsa, jadi an-nafsa ni ada alif lam. Kata semua kena nakirah, tamyiz kena nakirah. Maka dia kata al padanya itu hanya zaidah sahaja, tambahan saja. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tamyiz ni mesti ayat tu sempurna dah, mufid dulu baru boleh datang. Kalau dak lengkap lah, mana contoh? Contoh apa ni? Tasabbaba araqan lalu dak dia. Ataupun ishrina ulaman lalu dak dia. Kena ishtaraitu ishrina ulaman. Ishtaraitu baru lengkap ayat tu. Boleh. Kemudian nak ada tamyiz, kena ada amil dia, amil nasab dia ataupun amil dia lah. Apa amil dia? Iaitu adat bilangan tadi ishrina, maka baru boleh ada tamyiz. Jadi tamyiz ni mesti didatangkan selepas selesainya kalam. Dan biasanya duduk depan, tapi boleh juga duduk lah. Dia biasa duduk kemudian di akhir, tapi boleh juga duduk depan. Kama taqaddama fil amsilati aidan, seperti yang telah jelas, wa qad yataqaddam, dan kadang-kadang boleh. Yang perkataan qad bila masuk pada fa'il madhi dia litakid, tapi bila masuk pada fa'il mudhari' dia litaklil ataupun litashkik. Boleh tak? Boleh. Jadi kita panggil sini litaklil lah, untuk mengoyak sikit je. Dan kadang-kadang dia boleh ke hadapan, boleh tak depan. Idza kana amiluhu mutasarrifan, sekiranya amil itu adalah mutasarrif. Contohnya wa syaiban ra'si ishta'ala. Ishta'ala ni memang mutasarrif lah. Okey. Kenapa mutasarrif ni? Ia boleh ditasrifkan, boleh pindah. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amr, isim fa'il dan sebagainya. Fasyaiban tamyizun muqaddamun ala amilhi wa huwa ishta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syaiban, ubang, ra'si, kepala aku, ishta'ala, menyala-nyala. Kepala aku menyala-nyala dari segi apa? Nampak dah, memang nampak dah bukan kepala mu yang menyala ni, benda lain, tapi benda apa? Ubang yang menyala-nyala. Jadi ubang adalah zat yang didatangkan supaya menerangkan apa yang sama, apa yang tidak jelas daripada penisbahan ishta'ala ini, penisbahan menyala-nyala ini kepada kepala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Okey, ada salah? Ada stop lah. Malam ni pendek lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod dulu.